bermulanya Melaka apabila Parameswara datang ke Melaka dan seterusnya menubuhkan kerajaan Melaka, dan silih bergantinya beberapa sultan. Melaka mencapai kegemilangannya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, di mana pada ketika itulah kegemilangan di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah dibantu oleh Bendahara Tun Perak, pahlawan yang tidak asing lagi, Hang Tuah. Itulah kegemilangan kerajaan Melaka. Berlalu masa sehinggalah ke pemerintahan Sultan Melaka yang terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah. Pasti rakan-rakan sekalian ingat tentang hikayat Puteri Gunung Ledang yang ada saling kaitnya dengan pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Masih ingatkah hikayat Puteri Gunung Ledang? Ada wayang. Ya. Apakah permintaan Puteri Gunung Ledang apabila dilamar oleh Sultan Mahmud Shah? Sebangkuk darah putera. Ya. Hati nyamuk, jambatan emas, jambatan perak, hati kuman, dan juga darah anaknya sendiri. Dan satu lagi adalah air mata, setempayan air mata anak dara. Boleh cari. Ya? Kita boleh cari. Boleh cari. Hanya satu yang tidak sanggup diberikan oleh Sultan Mahmud Shah. Dari kisah ini dapat menggambarkan bagaimana perilaku Sultan Mahmud Shah. Rakan-rakan sekalian, mari kita lihat di sebalik kisah kejatuhan Empayar Melaka. Saya ingin mengajak rakan-rakan sekalian apa yang berlaku. Satu kisah yang menyayat hati. Bendahara Melaka ketika itu adalah Tun Mutahir. Beliau mempunyai seorang anak perempuan yang begitu rupawan, digambarkan seperti bulan purnama. Kecantikannya begitu mendambat hati. Mungkin kerana sikap peribadi Sultan Mahmud Shah, bendahara tidak sanggup memberi anaknya untuk diperisterikan oleh Sultan Mahmud Shah. Lalu bendahara Tun Mutahir mengahwinkan anak kesayangan itu, Tun Fatimah, kepada Tun Ali. Majlis perkahwinan pun dijalankan dan dijemput Sultan serta pembesar-pembesar negeri dan juga rakyat. Barulah Sultan Mahmud Shah mengetahui tentang puteri bendahara Tun Fatimah. Alangkah murkanya baginda. Baginda telah meninggalkan majlis itu tanpa menyentuh santapan diraja. Dia pulang ke istana dengan hati yang membara. Berani sungguh bendahara membelakangkan beta. Terdapat beberapa orang yang memang iri hati dengan kedudukan bendahara. Antaranya Datuk Shah Bandar Raja Mandaria. Ini satu peluang. Beliau pun dan konco-konconya mencucuk jarum, menyebarkan fitnah, mengatakan kepada Sultan Mahmud, sebenarnya tuanku telah melihat sendiri bahawa bendahara telah membelakangkan tuanku. Ia telah mengahwinkan Tun Fatimah kepada Tun Ali. Bukan itu saja, bendahara sedang merancang untuk menderhaka kepada tuanku. Bendahara dan keluarganya sedang merancang untuk merampas tahta tuanku.
dengan hati yang membaru. Sultan ketika itu ibarat orang mengantuk disorongkan bantal, memerintahkan agar Bendahara Tun Mutahir dan keluarganya dibawa menghadap. Bagi dia termakan dengan fitnah yang disebarkan, lalu memerintahkan Bendahara Tun Mutahir dan keluarganya dibunuh. Rakan-rakan, bayangkan hanya Tun Fatimah dibiarkan hidup. Bayangkan hati seorang wanita yang ayahnya, yang suaminya diperlakukan oleh seorang sultan pada masa itu. Tetapi oleh kerana pesan ayahnya kepada Tun Fatimah, jangan sekali-kali menderhaka. Akhirnya, dengan usaha Tun Fatimah, kecekalan hatinya, beliau dapat merungkai siapakah petualang yang memfitnah keluarganya. Akhirnya, Raja Mandelia dan kuncu-kuncunya dihukum. Dan hasil kecekalan Tun Fatimah juga, Sultan Mahmud Shah sedar akan kesilapannya. Tetapi bak kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Pentadbiran Melaka ketika itu lemah, bagai retak menanti belah. Musuh-musuh daripada luar pun senang, dengan mudah, dengan dibantu oleh beberapa orang pengkhianat-pengkhianat yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Berlakulah apa yang berlaku. Kerajaan Melaka yang gah jatuh dalam masa yang singkat kepada Portugis. Dan berlakulah siri penjajahan demi penjajahan, daripada Portugis kepada Belanda, seterusnya kepada Inggeris, Jepun dan kepada Inggeris. Rakan-rakan sekalian, apakah punca kejatuhan Melaka? Sebagaimana yang kita dapat garap daripada kisah tadi, yang pertama, kelemahan Sultan sendiri. Yang kedua, akibat fitnah dan juga pengkhianatan mereka-mereka yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Marilah kita mengambil pengajaran agar punca-punca kejatuhan ini tidak kita ulangi, agar negara kita terus merdeka daripada penjajahan yang telah pun kita lalui sejak lama dahulu dan hanya dapat dibebaskan oleh pejuang-pejuang yang menuntut kemerdekaan. Jadi sekian, semoga mendapat manfaat untuk diri saya dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.